Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan perkenalkan aplikasi terkini untuk akaun perniagaan, iaitu versi 3.0. Jadi untuk versi yang terbaru ini dia telah override versi yang lama 2.0, dan untuk versi yang terbaru ini saya telah tambahkan beberapa fungsi seperti save button, logo untuk menukar logo, dan sistem jual beli seperti ini. Untuk sistem-sistem yang untuk fungsi-fungsi yang lain masih lagi seperti biasa, seperti pendaftaran syarikat. Saya telah tambahkan bahagian nombor akaun. Kemudian bahagian praoperasi. Ada nota-nota ringkas di tepi sini. Kemudian yang lainnya seperti biasa. Cuma versi 3.0 ini apa yang menariknya adalah kita ada sistem jual beli dan inventory. Bahagian sistem jual beli ini, sistem jualan ini adalah sistem yang seakan-akan point of sale, iaitu POS system, seperti yang kita nampak di kedai-kedai jualan. Cuma yang istimewanya sistem sistem jualan ini, apabila kita buat belian, dia akan automatically masuk ke dalam aliran tunai kita. Aliran tunai seperti di sini. Contohnya kalau kita view buku aliran tunai, dia akan automatically masuk ke bahagian ini. Dan jadi pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara hendak menggunakan versi 3.0 ini, yang terbaru ini. Seperti biasa, fungsi-fungsi lain untuk memasukkan wang, untuk mengeluarkan wang, syarikat kita berhutang dengan syarikat lain ataupun pembekal. Yang ini pelanggan berhutang dengan kita untuk merekodkan pelanggan berhutang. Dan yang ini apabila kita hendak membayar pinjaman ataupun hutang kepada pembekal-pembekal yang tempat kita berhutang. Dan yang ini pula terima bayaran pinjaman ataupun hutang daripada penghutang. Ini semua setelah pun saya terangkan dalam versi 2.0. Ianya sama sahaja caranya. Cuma untuk versi kali ini saya ingin menerangkan fungsi yang terbaru, iaitu pertama, cara menukar logo. Cara menukar logo, kita kena klik pada bahagian logo. Setelah kita klik pada bahagian logo, logo yang asal ini kita kena tukar. Pastikan logo yang anda setkan di sini tidak melebihi petak putih yang telah saya sediakan di sini. Untuk set pada bahagian logo ini kena baca ini dahululah. Kalau tak nak baca, sila tonton macam mana cara saya nak tukarkan logo ini kepada logo syarikat kita sendiri. Kita right click pada logo ini, right click pada mouse kita, kemudian klik change picture. Gerakkan, drag mouse kita ke change picture dan klik pada from a file. Dia akan bawa kita ke file mana, file picture. File insert picture. Dalam file insert picture ni, kalau logo kita tidak terdapat di picture ini, kita carilah di mana tempat logo kita disimpan. Contohnya saya simpan logo di sini. Ini saya simpan logo di sini. Kita klik saja mana-mana yang logo ya syarikat kita sendiri dan klik insert. Jadi di sini saya tinggalkan bahagian ini sebab logo ini saya masih gunakan. Jadi itu saja untuk cara menukar logo syarikat ini kepada logo syarikat anda. Jadi apa kegunaan logo syarikat itu? Dia akan terpampang pada cover laporan tahunan kita. Di sini. Ini saya cancel sahaja. Dan dia akan terpampang pula pada kita punya invoice ataupun receipt nanti. Seterusnya
kita akan pergi ke sistem pengurusan jualan, jual beli dan inventory. Okey, sini saya nak tunjukkan sistem jual beli dahulu, sistem belian. Okey, sistem belian, anda perlu daftar produk terlebih dahulu sebelum mengisi rekod belian. Okey, apabila kita telah membeli sesuatu barangan ataupun item ataupun produk daripada pembekal, kita hendaklah merekod pada sistem belian. Okey, di sini adalah rekod produk yang telah saya masukkan dengan menggunakan kod 1001 dan seterusnya. Okey, kod ini kita boleh reka sendiri, tetapi saya sarankan supaya anda menggunakan kod nombor, supaya mudah apabila anda membuat barcode. Dan kita, contohnya kalau kita ada scanner, machine scanner, kita boleh scan produk tersebut. Untuk pendaftaran produk ini kita kena daftarlah. Okey, ini sudah 1004, jadi saya daftarkan nombor urutannya 1005. Okey, tekan tab, dia akan pergi ke bawah. Selepas itu sini saya nak masukkan sebagai contoh kasut sekolah lelaki. Okey, kalau nama pembekal sudah wujud, kita letakkan ada. Jadi nama pembekal itu ada di sini. Okey, kalau yang sudah kita pembekal yang kita sudah kita daftarkan. Kalau pembekal tersebut belum lagi wujud, kita letak tiada, tidak. Jadi kita letakkan nama syarikat pembekal tersebut. Contohnya syarikat Permata. Ya, nombor telefon, alamat email. Okey, harga belian untuk kasut tersebut daripada pembekal adalah, contohnya saya letak RM12.50. Dan harga jualannya, ini kita yang letak, kita yang tetapkan harga jualan, berapa kita nak jual kasut tersebut. Contohnya saya jual dengan RM35.90. Okey, terpulang kepada kita nak untung berapa persen, ataupun nak untung 2 kali ganda kah ataupun 3 kali ganda kah, terpulang. Jadi kemudian kita tekan tab ataupun gunakan mouse dan klik hantar. Okey, daftar produk servis telah direkod. Okey, teruskan dengan maklumat belian. Okey, jadi kalau kita klik OK, dia akan pergi ke maklumat belian secara automatik. Dan untuk bahagian ini kita kenalah barulah kita daftarkan belian kita tadi. Berapa kuantitinya, okey. Tarikh. Okey, contohnya saya beli pada 8 hari bulan Januari. Okey. Yang ini kita boleh gunakan arrow down dan up. Kemudian tekan lagi tab, dia akan pergi ke bahagian sini. Okey, semasa kita membeli barangan atau produk tersebut daripada pembekal, sudah pasti ada nombor resit ataupun nombor invoice yang diberikan kepada anda, dan kita boleh catatkan di sini nombor invoice tersebut. Contohnya saya letakkan ni nombor invoice dan kuantiti kuantiti saya letakkan, saya beli 20 pasang. Okey, kaedah bayarannya saya menggunakan contohnya cash. Okey, cash, dan kita klik hantar. Okey, maklumat belian telah pun direkod. Seperti yang kita nampak di bawah sini, maklumat kasut sekolah ada 20 telah pun direkodkan. Okey, kalau kita klik OK, dia akan kembali semula ke bahagian daftar produk. Okey, sekarang saya nak daftar lagi produk yang seterusnya. Contohnya kasut sekolah wanita, kasut sekolah perempuan ya. Okey, untuk maklumat pembekal sudah wujud macam tadi, syarikat Permata. Okey, nombor telefon dan alamat email akan keluar secara automatik. Okey, harga beliannya pun sama juga, RM12. Berapa harga belian tadi kita tengok di sini ya.
Tengok di sini. Okey, RM12.50 dan 5%. Dan harga jualannya RM35.90. Okey, sama harga dan kita hantar. Okey, selepas itu kita pergi kepada kod produk tersebut. Kasut sekolah perempuan. Tarikh sama seperti yang di bawah ini. Okey, tarikh sama seperti ini. Sebab invoice-nya sama, jadi saya gunakan tarikh yang sama. Okey, nombor resit ini. Okey, nombor resit ini. Sekarang kita cuba masukkan nombor resit ataupun invoice yang sama daripada pembekal. Okey, dia akan keluar peringatan di sini nombor invoice yang sama. Jadi nombor invoice ataupun resit telah wujud. Anda disarankan menambah sengkang 1, 2 ataupun 3 dan seterusnya di hujung nombor invoice bagi membezakan nombor invoice tersebut. So kita kena bezakan nombor invoice tersebut macam ini. Nombor invoice yang sama. Okey. 1253 tetapi kita letakkan sengkang 1. Maknanya dia menggunakan nombor invoice yang sama. Okey. Tujuannya nanti adalah supaya kita boleh kemaskini. Okey, kemaskini rekod yang salah. Okey, jadi untuk ini kuantitinya saya pun beli 20 pasang. Okey. Jumlah harga automatik dan ini pun saya beli dengan cara bayaran cash dan kita hantar. Okey. Jadi itulah sahaja cara untuk merekod pembelian barangan daripada pembekal. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan pula cara untuk sistem jualan. Okey, ini adalah POS system, point of sale system. Okey, sistem jualan ini dia akan automatically menunjukkan nombor resit ataupun invoice yang kita telah lakukan ataupun kita telah jual. Okey. Secara automatik ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menulis invoice ataupun nombor resit sendiri. Dia akan mengikut jumlah produk yang telah pun dijual. Okey, kalau sini ada 4, maknanya ada 4 produk yang kita telah jual, 4 item yang kita telah jual. Okey. Okey, untuk kod produk ni di sini kalau kita ada scanner, kita boleh scan kita punya barcode produk tersebut. Kalau tidak ada, kita boleh type sahaja. Contohnya saya hendak membeli produk yang ini 1005, okey, item ini. Kita klik enter dan klik enter lagi sekali untuk cari sini. Okey, klik enter lagi sekali untuk cari ataupun kita klik pada cari. Okey, tarikh jualan tersebut adalah pada 15, contoh 15 Januari. Okey, nama pelanggan kita boleh masukkan nama pelanggan ataupun kita biarkan sahaja. Kalau kita masukkan nama pelanggan, okey, boleh juga sebab kita nak berikan resit kepada mereka. Contohnya Sudin, nombor telefon. Okey, ini untuk rekod kita sebenarnya. Kuantitinya ada, contohnya dia beli 2 pasang. Okey. Kemudian kita tambahkan. Okey, lepas kita klik kita letak 2, kita enter, kita tambahkan. Okey, sekarang maklumat tersebut telah pun masuk ke dalam list box di sini. Okey, ini list box. Dan list box ini akan menunjukkan keterangan yang akan dimasukkan ke dalam invoice ataupun resit tu nanti. Okay, kalau si Sudin tadi dia membeli lagi barangan ni, contohnya kod 1002 dia beli. Okay, dia beli item 1002. Okay, kuantitinya 1. Okay, tekan enter. Okay, kemudian kita tekan lagi enter ataupun gunakan mouse.
Okey, dia telah pun masuk ke dalam rekod kedua. Okey, seterusnya kalau tidak ada lagi pembelian, maknanya kita sudah boleh melakukan pembayaran. Okey, kita tekan bayar. Okey, nama pelanggan sudah ada di sini. Okey, kod produk, dan di sini ada 20 sahaja 20 sahaja item yang boleh dimasukkan dalam satu invoice. Maknanya kalau lebih daripada 20, dia kena gunakan 2 invoice. Okey, jadi kaedah bayarannya adalah dengan contohnya cash. Okey. Kalau cash, kita gunakan cash. Kalau dia gunakan credit card, kita letak credit card dan kita kena masukkan nama bank di sini. Okey, nama bank. Kalau dia cash, kita kena letak cash. Tak perlu masukkan nama bank ya. Kemudian klik butang bayar. Kalau ada masalah lagi, ada penambahan, kita kena klik butang kembali. Okey, sekarang kita klik bayar. Okey, jadi selepas kita klik pada bahagian bayaran, maklumat ini akan dipindahkan. Okey, inilah specialnya sistem ini. Dia akan pindahkan terus ke aliran tunai. Okey, jadi kita tidak perlulah mencatat ke dalam buku aliran tunai untuk 2-3 kali. Okey, dia sekali jalan sahaja. Okey, sahkan pindahan. Okey, jadi dia akan terus ke bahagian pembayaran. Adakah anda memberikan diskaun kepada pembeli? Kalau ada, sebagai contoh saya letakkan 10%. Okey, klik enter. Okey, jadi di sini diskaun yang diberikan 10% adalah RM12.17. Tetapi diskaun tersebut akan digenapkan kepada 5 sen yang terdekat, dia menjadi RM12.15. Okey, seperti di kedai biasa juga. Okey, jadi jumlah bayarannya adalah RM109.55. Okey, kita terima bayaran daripada pelanggan. Okey, pelanggan bayar sebanyak contohnya RM120. Dia guna duit not RM20. Okey, RM120. Klik enter dahulu. Kemudian klik enter lagi sekali untuk menekan, ataupun kita boleh gunakan mouse untuk tekan bayar. Okey, jadi apabila anda memberikan diskaun kepada pelanggan, tertingkap ini akan muncul. Okey, tingkap ini akan muncul, yang mana anda perlu sahkan diskaun tersebut, kerana diskaun ini akan masuk ke dalam buku aliran tunai juga. Okey, kalau anda tidak memberikan diskaun, tertingkap ini tidak akan muncul. Okey, so kita sahkan diskaun, dan baki tunai adalah RM10.45. Kita akan bagi balik kepada customer, dan kita klik pada ini untuk print receipt. Okey, receipt pun telah tersedia di sini. Tidak perlu kita preview, sebab kalau anda preview, dia akan masuk ke dalam bahagian preview untuk cetak. Okey, cuba contohnya kalau saya preview. Okey, dia akan masuk ke bahagian ini dan kita boleh print. Okey, kalau kita tak nak print, dia akan balik semula ke bahagian ini. Okey. Okey, jadi itu adalah cara pembelian barangan tersebut. Okey. Dalam video memang caranya agak panjang, tetapi apabila kita melakukan urus niaga ini, sebenarnya dia singkat sahaja. Baik, di manakah resit tersebut tadi? Kalau kita nak dapatkan semula resit tersebut tadi, saya telah setkan pada bahagian desktop. Okey, di sini. Pada bahagian desktop, anda telah dibekalkan dengan satu file folder seperti ini. Folder AAP 3.0 ini, tolong jangan ditukar ataupun di rename namanya kepada nama lain. Anda perlu meletakkan folder ini di bahagian desktop. Okey, dan di dalam folder ini terdapat folder invoice, okey, yang tidak boleh ditukar ataupun rename namanya, tidak boleh. Okey,
Ini amaran keras, dia akan berlaku error nanti kalau anda rename. Okey, cuba kita klik pada buka folder invoice ini. Okey, ini adalah invoice ataupun receipt yang telah saya buat tadi. Okey, cuba klik, kita buka invoice ni ya. Okey, ini dia tadi. Sudin. Okey, close. Okey, jadi invoice ataupun receipt tadi telah pun masuk ke dalam folder. Jadi ianya penting untuk anda simpan ataupun print sebagai bukti transaksi jualan anda. Okey. Kemudian kita balik semula ke menu utama. Kita boleh lihat juga pada sistem pengurusan ini produk jualan. Okey, kita boleh tengok produk-produk jualan. Okey, ini adalah produk jualan. Kemudian kita tengok pada stock inventory. Okey, ini adalah stock inventory. Ini ada menyatakan jumlah nilai stok akhir. Okey, jumlah ini adalah stok yang kita belum jual, yang mana stok ini ataupun nilai ini nanti akan dibawa ke tahun-tahun yang berikutnya. Okey, dia akan masuk dalam kita punya profit and loss statement. Okey, seterusnya rekod pembelian kita. Okey, ini adalah rekod pembelian barangan. Okey, jangan susah hati, semuanya direkod dengan cantik di sini. Kita boleh tengok kuantitinya. Kita boleh tengok harga jualan dan harga kos. Okey. Dan rekod jualan. Kita boleh tengok di sini siapakah pembelinya. Kalau kita letakkan pembeli dan nombor resitnya. Okey. Kod barangan yang dibeli. Okey, kuantitinya berapa dibeli. Kemudian baki stoknya tersedia di sini. Okey. Jadi sudah semestinya ianya memudahkan pengurusan perniagaan kita. Okey, jadi untuk save pula kita boleh klik pada keluar aplikasi. Klik pada keluar aplikasi untuk save, ataupun okey, saya back dahulu, no. Ataupun saya boleh klik save kalau saya ingin meneruskan lagi transaksi yang lain. Okey. Okey, saya klik, sebelum saya klik save, okey, kita view buku aliran tunai dahulu. Okey, tadi saya telah pun membuat pembelian. Okey, tadi kita telah membuat pembelian, tengok di sini kasut lelaki ya dan perempuan. Okey, ini adalah kasut lelaki dan perempuan. Diletakkan kod 1005 dan 1006. Okey, nombor invoice. Okey, dan ini adalah saya beli secara tunai tadi. Dia automatically direkod di sini. Kemudian saya tadi pun telah menjual pada 15 Januari hasil jualannya. Okey, ini nombor invoice nombor 6. Okey, jualannya adalah sebanyak RM121 sebelum diskaun secara tunai, dan kita telah pun memberi diskaun kepada pembeli, dan diskaun atas jualan tersebut telah pun direkod di sini secara automatik. Okey. Okey. Jadi tidak perlu lagi anda menulis semula diskaun yang diberi ataupun segala macam catatan lah yang merunsingkan kita sendiri. Mana nak letak kita tak tahu. Jadi inilah cara saya menyusun sistem ini supaya anda tidak pening kepala. Cuma gunakan sahaja sistem ini mengikut kaedah yang betul. Okey, jadi satu lagi yang saya lupa untuk memberitahu, semasa kita membuat pembelian tadi, kita membuat pembelian barangan, kita pun dah register produk, kita pun dah buat belian tunai. Okey, kalau kita nak buat lagi sekali pun boleh. Untuk produk yang lepas dah habis, kita nak order lagi sekali pun boleh, dengan cara
klik pada kod yang sedia ada di sini. Okey. Jadi apa yang saya nak terangkan di sini adalah masa kita membuat pembelian, jika ada upah atas belian ataupun kos pos pengangkutan, insurans ataupun duty import ke, jadi kita kena masukkan juga di sini. Okey, contohnya transaksi itu berlaku pada bulan Januari. Okey. Jadi contohnya kita telah membeli produk tadi, kita telah membayar satu kos pos. Okey, kos pos. Kalau di Malaysia ni kos pos contohnya Amber, dia menghantar barang, kita kena keluarkan duit untuk bayar perkhidmatan kurier tersebut. Jadi kita kenalah catat pada wang keluar. Okey, contohnya tadi pada 5 hari, dia tidak boleh guna simbol 5 hari bulan, nombor resit saya tak perlu letak lah. Saya telah mengeluarkan perbelanjaan pengangkutan, ataupun di sini upah atas belian, angkutan masuk atas belian. Okey, saya boleh letakkan pada angkutan masuk atas belian sebab dia melibatkan kos pos. Okey, jadi saya boleh masukkan angkutan masuk. Okey, secara automatiknya kategori angkutan masuk. Adakah bayaran dibuat melalui bank? Okey, saya kira tidak lah. Okey, dia buat secara tunai. Sebanyak contohnya kosnya tadi RM58. Okey, RM58. Okey, dan kita simpan. Okey, maklumat wang telah menjadi simpan. Jadi pada baki tunai terkini ini akan berubah secara automatik. Okey. Okey, sekarang kita kembali ke menu utama dan view buku aliran tunai pada Januari, dan telah pun tercatat di sini angkutan masuk, resit tidak ada. Kalau saya tak tulis jenis bank tidak ada sebab saya menggunakan cash, dan cashnya RM58. Itu sahaja. Okey. Kalau kita nak lihat pula pada bahagian imbangan duga, untung rugi ataupun kunci kira-kira, kita boleh lihat di sini. Ini adalah penyata pendapatan untung rugi untuk syarikat kita. Okey. Belum lagi ada perbelanjaan lain seperti gaji pekerja, bayaran KWSP, tol, pengangkutan lain, susut nilai dan sebagainya. Belum lagi. Okey. Dan kita cuba pergi ke view kunci kira-kira. Pada kunci kira-kira ini saya telah tetapkan di sini saham simpanan. Okey. Simpanan ada 4,600 di sini. Okey, jadi pada bahagian aset, saya telah meletakkan aset kenderaan iaitu sebanyak 18,500 tinggal bakinya. Jadi pada bahagian aset dahulu saya tidak meletakkan susut nilai. Okey. Sekarang kita cuba pergi ke bahagian aset ini. Okey, bahagian aset ini kereta, kenderaan. Susut nilai setahun kalau di Malaysia ini ada 20%. Saya tidak meletakkan susut nilai untuk aset ini sebab penggunaannya saya letakkan kosong. Okey, cuba kita lihat pada kemaskini aset di sini Okey, kalau nak kemaskini kita klik 2 kali pada nil aset, senarai aset ni. Okey, untuk jumlah penggunaan aset kenderaan ini saya letakkan kosong kerana saya tidak mahu nilai terkumpul susut aset ini diletak di sini. Kalau kita letakkan nilai penggunaan ini contohnya 3 tahun, so kita akan ada nilai terkumpul, nilai susut yang terkumpul di sini, yang mana akan ditolak daripada pendapatan kita nanti. Okey, kalau kita tidak mahu nilai aset ini, nilai susut ini mengganggu kita punya pendapatan,
kita tak perlu letak dahulu, sebab kita bukannya mempunyai syarikat yang besar-besar untung juta-juta. Jadi kita just letakkan SIFA saja, kosong di sini. Okey, jadi untuk melengkapkan kita punya kunci kira-kira supaya kenderaan yang kita gunakan ini mempunyai nilai aset, nilai susut yang terkumpul di sini, kita boleh masukkan nilai susut secara manual. Okey, klik pada masuk nilai susut dan anda akan dipaparkan tingkap kemasukan stok akhir. Allah, salah, kemasukan susut. Ini salah. Okey, nanti saya akan ubah ini, tak ada masalah. Okey, masukkan jumlah susut nilai terkumpul bagi aset tetap syarikat. Okey, borang ini digunakan untuk masukkan jumlah nilai susut aset tetap syarikat setelah dikira secara manual. Okey, anda sendiri yang kira. Jumlah ini akan bertambah dengan jumlah nilai susut yang dikira secara automatik, macam yang dalam bahagian borang aset tadi, mengikut peratusan jika anda tetapkan pada borang aset tetap. Okey. Jadi di sini saya ingin menetapkan nilai susut, contohnya RM300. Okey, kita letak masuk. Nilai susut aset tetap telah berjaya dimasukkan sebanyak RM300. Dan dia telah pun masuk ke sini RM300. Okey. Dan apa akibatnya? Kita tengok pada bahagian untung rugi, dia akan tercatat pada bahagian susut nilai 300, dan sekaligus dia akan mempengaruhi kita punya hasil jualan. Okey, hasil jualan. Dan untung ataupun rugi bersih kita rugi di sini RM118 sebenarnya lah. Okey, jadi sebab itulah saya tidak meletakkan sebarang calculation yang automatic di bahagian aset tetap. Jadi kita boleh ubah semula pada nilai masuk ini kepada SIFA contohnya. Saya letakkan SIFA masuk. Okey, sekarang dia sudah tidak mempunyai nilai lagi. Kita boleh cek semula pada bahagian untung rugi. Okey, dia sudah pun hilang. Kita masih lagi untung. Dan seelok-eloknya kalau kita tidak meletakkan aset tetap pun tidak mengapa, boleh. Okey. Jadi harap penerangan ini jelas dan sekiranya anda tidak faham, bolehlah merujuk kepada saya di talian seperti di bawah ini. Okey. Kemudian saya nak save, kita boleh save, tetapi saya nak tutup aplikasi ini dengan klik keluar. Okey, klik keluar dan kita klik yes. Okey, apabila tertingkap save local workbook ini keluar, kita kena replace. Okey, replace file yang lama supaya dia overwrite file yang lama, sebab kita masih lagi menggunakan account tahun 2021. Kalau kita masuk kepada tahun yang lain, kita bolehlah tukar file name ini kepada tahun yang berikutnya. Okey, jadi ini saya save replace untuk file yang lepas. Okey, selepas replace kita pun ianya pun selesai. Sila klik butang keluar X di atas ini. Okey, dan kita klik butang keluar. Okey, itulah sahaja penerangan ringkas untuk penggunaan aplikasi akaun perniagaan 3.0 yang terkini, dan semoga ianya bermanfaat dan membantu proses kelancaran perniagaan anda. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.